Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Menerima bahtera merdeka. Putra putri sayang, putra putri sayang sedang berjuang. Fajar telah tiba nan menyingsing membawa harapan. Tanah semenanjung, tanah semenanjung, aman merdeka. Jiwa dan raga buktikanlah pada nusa bangsa, supaya negara maju jaya, aman merdeka. Duhai Ibu Pertiwi, putra putri datang sujud bakti. Ingin menunaikan aman bahagia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton Wanita Hari Ini? Bahtera Merdeka membuka tirai siaran Wanita Hari Ini, siaran 25 Ogos 2023. Kan Syira kan? Dan kami juga harapkan anda penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini dalam keadaan sihat, baik dan sejahtera. Ibu-ibu, kakak-kakak yang mungkin tadi tak terfikir nak masak apa sekarang pergi ke dapur. Tapi jangan risau, sambil-sambil tu anda boleh terus mendengarkan kami buka siaran televisyen, ataupun anda boleh juga tonton kami secara langsung di Tonton HD ataupun di Facebook kami. Hari ini kan? Ya. Ada yang dah mula cuti sekolah dan ramai juga dalam kalangan adik-adik kita yang hari ini merupakan hari terakhir persekolahan sebelum mereka ni nak memulakan cuti persekolahan yang panjang. Betul tu. Jadi kami harapkan walau apa sahaja pun yang adik-adik rancangkan bersama dengan keluarga atau apa sahaja pun aktiviti yang dah pun buat dengan kawan-kawan, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk kita membuka tirai kita untuk hari ini, mungkin ramai dalam kalangan penonton yang dah pun baca di sosial media maupun dah pun baca di dada-dada akhbar yang mana semalam telah berlangsungnya Majlis Tilawah dan Hafazan Peringkat Antarabangsa di Ibu Negara. Dan juga qari bernama Muhammad Qayyim Nizar berusia 25 tahun telah pun dinobatkan sebagai juara. Alhamdulillah, ini sesuatu yang sangat-sangat membanggakan kita semua. Betul tu. Dan menariknya juga Fiza, yang mana walaupun beliau ini telah pun bergelar juara, beliau adalah OKU penglihatan untuk untuk pengetahuan penonton-penonton. Walaupun dah pun bergelar juara, beliau masih lagi kata orang tekad
untuk terus mendalami ilmu Al-Quran. Dan itulah dia yang kita boleh jadikan sebagai contoh, walaupun dah yang terbaik, walaupun dah bergelar juara peringkat antarabangsa, tapi masih lagi mahu, kata orang, mahu perbaiki diri untuk jadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Alhamdulillah. Dan saya lagi ucapkan tahniah kepada Muhammad Qayyim di atas kejayaan itu. Dan hari ini kita nak kongsikan kepada anda, penonton-penonton wanita hari ini. Kita cakap tentang curiga. Kadang-kadang cakap tentang curiga ni, ini konteks atau perkara yang biasa berlaku dalam kehidupan kita. Kita curiga ataupun kita ragu-ragu terhadap apa yang berlaku dengan diri kita dalam persahabatan, dan juga apatah lagi bagi mereka yang ada hubungan perkahwinan. Betul tu. Dan bercakap tentang curiga ini juga, saya sebagai isteri, saya rasa curiga tu boleh, tapi jangan berlebih-lebih, sebab dia ada satu garis halus antara curiga dan juga cemburu. Risau pula kalau kita dah setiap hari tanya ataupun cek WhatsApp, nak tahu password, nak tahu segala benda, rimaslah pula kawan tu. Saya ada baca satu quote dalam bahasa Inggeris. Dia kata some people call it madness, tapi for some people it call love. Maksudnya curiga tu ia boleh menjadi satu kegilaan, tetapi ia juga boleh menjadi bukti kepada wujudnya rasa cinta, kasih dan sayang kita. Tapi itu mungkin konotasi yang berbeza. Interpretasi kita mungkin berbeza-beza. Jadi bagi anda yang berpasangan, bagaimana anda mengawal rasa curiga, rindu dan dendam anda bersama dengan pasangan? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook, TikTok dan juga Instagram kami. InsyaAllah jika berkesempatan nanti, kita akan bacakan bersama dengan panelis-panelis kita yang telah pun dibawa ke studio. Okey, baik. Sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Tak ada apa yang perlu jelaskan. So, you nak balas dendam? You yang buat hal, kenapa I pula nak balas dendam? Bi, I dengan Yusman tak ada apa-apa lah. Dia ex-staff I. Tahu you marahkan I, tapi bukan ini caranya. Takkanlah nak berpakat dengan lelaki macam tu kenakan you. Tahu. I tak salahkan you. Yusman tu ayah tiri Khairah. Ayah tiri yang buruk perangai. Dan tak boleh lindung Khairah. Ni Lin mana? Patutnya dia yang kena tolong masak sekali ni. Yang kau buat sini buat apa? Tak apa, tak apa. Aku pergi panggil dia. Mesra nampak? Takkanlah dengan Rahmat pun nak jealous kot. Rahmat tu lelaki kan? Mahram kau ke? Tadi sedutan drama andainya tak ada. Dan itu juga mungkin perkara yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita ataupun mungkin berlaku pada diri kita sendiri. Tapi orang kata dalam hubungan itu pasti perlunya ada rasa curiga. Dan mana rasa curiga yang datangnya daripada rasa cemburu ini kadang-kala dapat lagi menyemarakkan hubungan dengan wujudnya rasa kasih sayang dan juga romantis, Syirah. Betul tu. Dan untuk menyemarakkan lagi juga, kita punya perbincangan untuk hari ini kita bawakan kepada anda 3 orang tetamu di studio. Saya mula perkenalkan, di sebelah kiri Fiza adalah Nana Mahazan. Assalamualaikum, cantiknya. Terima kasih jemput hari ini. Sama-sama. Dan juga di tengah Ikhwan Rosli. Betul. Assalamualaikum, sihat ya? Waalaikumsalam, sihat semangat. Alhamdulillah. Dan dapat benti baru. Alhamdulillah, terima kasih. Rezeki. Dan juga di kanan sekali, siapa tak kenal, tak asing lagi di wanita hari ini, Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perunding motivasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada komen-komen ke daripada Instagram tu? Alamak. Dia bila saya post pasal poster kita hari ini, ada seorang ni, Siti Hajar, kata apa, doktor, tolong backup orang perempuan. Yes. Yes, doktor. Nama program wanita hari ini. Wanita kena menang. InsyaAllah Datuk cuba ya. Ya, insyaAllah. Kita nak kongsikan tentang topik kita tentang curiga. Ini perkataan yang hari-hari kita sebut. Kalau curiga kita ingat siapa? Ni Maizura? Ini betul. Okey, doktor. Kita nak kongsikan tentang curiga ini yang
yang sememangnya wujud dalam hubungan, persahabatan, hubungan perkahwinan dan sebagainya. Bagaimana untuk kita membezakan dan membataskan hubungan curiga ni dan juga cemburu sebenarnya? Wow, topik ni panas ni. Wanita hari ni suka cari topik-topik pelik-pelik macam ni. Okey, bila kita kata curiga, dia adalah satu perkara yang boleh jadi positif sebenarnya. Sebab satu perkara, saya dah kahwin dekat 40 tahun kan. Satu perkara yang saya dapati, orang perempuan mempunyai sense tau. Dia dapat rasa jika ada sesuatu yang pelik. Yang tak begitu biasa. Iyalah kalau suami contohnya kan tak pernah pakai seluar, nak side dia tajam, tiba-tiba nak side-nya tajam. Perubahan. Kemudian bila tidur telefon bawah bantal, masuk bilik air. Jadi isteri ini dia akan rasa, dia ada rasa ini ada sesuatu yang tak kena ni. Ini pelik ni. Jadi curiga. Jadi kecurigaan itu kadang-kadang membawa perkara yang positif sekiranya kan, kalau katakan suami itu dia nak buat sesuatu yang tidak sepatutnya, sekurang-kurangnya terhalang. Dia kata alamak ni boleh kantoi ni ya, isteri dah tahu ni. Tak boleh nak main-main. Jadi sebenarnya curiga itu tanda sayang. Tanda sayang. Kalau tak sayang kan tak payah nak curiga. Lantaklah nak jadi apa pun. Sayang pada suami, sayang pada isteri, sayang pada keluarga, sayang pada anak-anak. Jadi perlu ada kecurigaan. Yang tak boleh curiga yang terlampau. Sampai kan suami nak bergerak keluar tak boleh, balik lewat sikit terus kan jadi macam queen control kan. Jadi tak bolehlah sampai macam itu sekali. Okey, kata orang kena bersederhanalah dalam semua segi. Betul. Nabi pun suruh kita bersederhana dalam apa juga pendekatan yang kita nak ambil. Kan? Kalau keterlaluan biasanya dia macam masakan, lebih garam dah masin dah tak boleh nak makan. Okey, baik. Di pihak isteri pula, Nana. Dia skip yang tengah. Kita skip dulu, lelaki kita skip dulu. Bangsa keadaan. Nana sendiri sepanjang berumah tangga dah ada dikurniai dengan cahaya mata yang comel-comel semuanya, pernah tak timbul sekelumit rasa curiga itu? Pernah. Saya pun masalah saya risau juga sebab kata curiga itu tanda sayang. Saya susah sangat. Because I think I trust my husband. Kan, I think kita dalam satu fasa kehidupan, mungkin dalam satu relationship yang dah matured kan, yang dah matang, tak ada masa. Bukan tak ada masa, dia macam tak suka nak ada konflik yang tak semena-mena. Kan kadang-kadang curiga ni buat kita syaitan cucuk. Kau betul ke tu? Betul ke dia ada recording hari ni, betul ke dia? Tapi sebenarnya tu syaitan cuba lagi-lagi kan. So I always take it like I trust him, we love each other and I respect him, his work. Dia pula dalam industri yang ini pula kan. Kita pun tahu industri ni kadang-kadang waktu kerjanya sangat kadang-kadang long hours kan. Production dia kena ada pasangan kena faham antara satu sama lain. That's one thing lah kan. Masa tapi dia kan, masa respect dan juga percayalah saya pada husband. Susahlah nak ada perasaan tu, tapi bukanlah saya tak sayang dia. Tak sayang dia kalau tak ada curiga dari segi lain kot. Curiga itu tanda sayang, tapi kalau tak curiga bukan bermakna tak sayang. Baik, saya setuju tu. Baik, kita ada pakar motivasi. Ini sesuatu yang positif dikongsikan oleh Nana sendiri dan mungkin cara Nana dan juga pasangan sendiri membuatkan Nana tak perlu ada rasa curiga yang berlebihan ataupun sedikit rasa curiga sebab percaya tu mengatasi rasa curiga tu. Macam Ikhwan pula. Ikhwan dan isteri bekerja bersama, betul? Jadi kebanyakan masa kebiasaannya memang bersama-sama. Okey, saya mukadimah dulu. Kalau tanya saya dengan pasangan, kita memang tak ada mencurigai antara satu sama lain. Ada. Okey, sebenarnya macam ni. Percaya betul. Saya suka ayat dari percaya, tapi dia kena ada keyakinan. Okey. Selain daripada percaya, sebab percaya, saya ambil contoh percaya macam saya cakap belakang ni ada naga. You all mesti percaya je. Tapi kalau you all nampak, you akan lebih yakin. Itu beza percaya dengan yakin. Itu saya nak terangkan dulu. Ya, belajar ambil aura sebelah. Sebenarnya kita nak bagi tahu kalau kata curiga macam tadi pakar kita bagi tahu kan, perlu ada tapi jangan terlalu melampau. Tapi kebiasaan benda ini terjadi bila pasangan-pasangan baru kadang-kadang baru berkenalan, kadang baru berkahwin. Jadi bila baru berkahwin ni jadi banyak benda ataupun perkara yang dia tak tahu lagi. Jadi dia kena kenal lagi. Atau mungkin dah lama mungkin ada benda yang tak pernah keluar, tiba-tiba keluar suddenly kan. Jadi benda ni penting. Dia macam kalau katalah ada antara pasangan kita yang
mungkin kita sendiri ataupun pasangan kita pernah buat mistake. Jadi kita kena ambil. Jadi yang Lebih pernah buat, berhati-hati. yang dah buat silap ni, kita kena ambil sebagai iktibar. Maknanya kau dah tahu dah, kau pernah buat salah, jangan buat lagi. Jadi sebab apa, pasangan kau ni percaya kat kau dah, dan dia yakin kalau kata kau buat lagi, dia keyakinan itu akan hilang. Okey, yes. Cikgu, Silakan. Boleh tak nak angkat tangan cikgu? Cikgu, silakan. Tapi Ikhwan sendiri sebagai seorang lelaki, Betul. suka ataupun tidak kalau ada rasa curiga daripada pasangan Okey, tu? saya suka sebabnya itu nampak tandanya sayang, saya tadi bagi tahu kan. Tapi kalau terlalu terlebih-lebih, dia akan menyukarkan lagi rimas. Tapi saya rasa kalau katalah pasangan kita tu dia dah ada keyakinan yang kuat dengan kita, dia dah tak akan timbul lagi rasa. I think very important adalah untuk contoh kita tahu perempuan ni memang noya, perempuan ni suka fikir benda-benda suka fikir bukan. Tapi tugas suami sebenarnya adalah untuk meyakinkan. And sure lah, you say you love. Kalau you tak ada buat benda salah, reply lah. Kan? Macam saya honestly, saya hantarlah bunga, belilah handbag lah. Dia sekarang dah tak susah. Sekarang dah tak susah. Kan? Kalau dulu orang tanya, abang dekat mana? Tengah minum-minum dengan kawan. Okey, video call sekejap. Sekarang lebih Tak boleh nak tipu. Tak ada lain. Kamera abang rosak. Kan? Jadi sebab tu sekarang ni agak sukar kalau kita nak tipu-tipu pasangan ni kan. Betul. Ada. Okey, saya ambil satu. Saya nak backup lelaki, backup perempuan, bukan backup lelaki, backup perempuan. Yang lelaki pun. Jangan sampai dulu tak benar telefon tinggal je kat atas meja semua. Ni suddenly lately ni dah masuk dah. Solat Macam pakai cakap tadi tak bawa bantal dalam toilet, bawa telefon kau mandi, kau bawa telefon kan pelik. Dah kenapa? Mandilah, telefon gantilah kan. Benda-benda yang kena menimbulkan rasa curiga itu sendiri kan. Itu tak pandai. Tak pandai. Dia patut relax lah. Ada rumah ni. You pergi belajar lagi lah. Apa ni? Okey, kita mohon semua untuk sabar. Sebelum tu, kita nak kongsikan juga rakan-rakan kita di Facebook, antaranya daripada Syahidah Sari. Katanya, saya dan suami sentiasa berlapang dada dalam semua perkara. Suami kenal semua kenalan saya dan suami tidak pernah rasa cemburu atau curiga. Malah sentiasa support saya dalam semua perkara. Begitulah sebaliknya. Sangat percayakan pada pasangan. 100% meletakkan kepercayaan pada pasangan tu boleh ataupun tidak. Ke kena simpan sikit 1% untuk kita. Kita kena percaya pasangan kita 100%. Betul. Tetapi kepercayaan itu tergugat apabila ada sesuatu tiba-tiba berlaku tanpa disangka-sangka. Dan kepercayaan itu akan hilang jika ia berlaku berulang-ulang kali. Kurang. Kan? Sampai kepada tahap dia ni memang dah tak boleh percaya dah. Maka kepercayaan itu hilang. Tetapi bukan bermakna kita tidak boleh mengembalikan kepercayaan. Untuk mengembalikan kepercayaan itu memerlukan pula masa yang lama. Kan? Contoh misalnya macam tadilah, kalau telefon pun tengok nak buka lah, nak password apa, beritahu password tak ada masalah. Kan nak bacalah, nak tengok apa dalam. Jadi secara tak langsung pasangan pun mula-mula tu dia carilah, tengok lama-lama kita letak situ pun dia dah tak kisah dah. Dia tak heran dah. Bermakna dah terbina balik kepercayaan. Jadi oleh sebab itulah pada saya curiga itu, kepercayaan itu kita dengan pasangan kita kena bagi 100%. Sebab apa? Kalau kita tak beri 100%, sedikit bisikan-bisikan kata-kata orang pun dah boleh menggugat ke hati kita. Dan itu tak bagus, tak harmoni untuk kehidup berpasangan. Tapi saya kira kalau ada sedikit curiga itu mungkin juga dapat menambahkan lagi kemanisan dalam hubungan dia rumah daripada tangga tu kan. dia benih tau, benda ni benih. Yang sikit akan subur, yang sikit apabila dibajai dia akan bertambah. Kan? Jadi kalau kita kata ada sesuatu berlaku, kita cuba siasatlah, tanya terus terang masalah dalam banyak perhubungan, masalah komunikasi. Kan, masalahnya kita rasa ada sesuatu yang berlaku tetapi kita tak pernah tanya pasangan kita. Kita pendam, jadi kita pendam dan kita buat andaian kita sendiri. Jadi andaian ini buruk. Jadi oleh sebab itu tanya pasangan kita, abang, tadi ada orang beritahu abang tadi jumpa apa ni, orang lain pula masuk kan, ada orang beritahu kita topik lagi satu jadi saya percaya abang, saya tak ada percaya, cuma tahulah setan ni duk bisik-bisik kat hati saya ni kan. Alah, itu kan dia pun cerita. Jadi sekurang-kurangnya dapat clear, dapat bebaskan hati kita daripada
andaian rasa curiga tersebut. Ya, betul. Okey, kita dah berbincang dalam konteks perasaan ataupun wanita yang mencurigai pasangan dia. Tapi Nana, sebagai seorang isteri sendiri, sebagai seorang wanita, kita ni kan ingin dimanja, fitrahnya sentiasa ingin dibelai, lebih sensitif dan sebagainya. Kadang-kadang kita berharap agar pasangan kita memahami apa yang ada dalam kepala kita ni. Betul. Kalau macam Nana sendiri, suka tak kalau pasangan ada rasa curiga ataupun cemburu pada Nana? Best juga kot kan. Dia pun dia lebih kurang kot lah kan. Kita dijodohkan dengan orang yang macam akak yang komen tadi tu kan. Rasanya the trust and respect tu ada dekat situ. Tapi dia tak pernah menyatakan. Dia tak pernah menyatakan, I tak sukalah you ada buat kerja ke anu di sebelah ikuan dia. Dia tak pernah lah. Because dia always faham and always trust kan. Percaya dekat isteri dia. Tapi sebenarnya saya ada satu cerita tau. Silakan. Bawa kahwin tau. Masa tu bawa kahwin, adalah seorang wanita tersebut lama menghantar mesej pukul 3 pagi. Macam tu kan. Pukul 3 pagi macam, apa tu? Kan kenapa dia pakai bunyi pukul 3 pagi? Bawa kahwin. Kan macam, aku tengok macam, wanita. Okay, tak apa. So, I macam relax kan. Relax, anak masa seorang relax. So, besok pagi tanya Syah, babe, kenapa dia ni telefon nak ajak jumpa makan? Boleh nampak baca? Nampak. Dia pun tak delete kan. Saya cakap, I nampak tadi ada orang hantar mesej kat you. Kenapa dia nak ajak you makan? 3 pagi. 3 pagi. Dia duduk luar negara mungkin. Jangan gambar. Suzon. Alhamdulillah. Kita pasang kebaikan. Lepas tu dia gelak je. Syahlah, babe, kalau I tak reply tak jadi apa pun. Dah tengok mesej sebelum ni. Dia reply tak? Tak reply kan? So macam, okey lah. Okey. Ini berbalik dengan Tapi itu baguslah. Maknanya suami kita laku. Suami kita laku. Tapi awak yang dapat. Tahniah. Okey, doktor, soalan. Tadi Nana dah dapat baca WhatsApp yang diberi oleh wanita berkenaan. Okey. Sekarang nama dia. Untuk suami, perlu ke mereka ni delete? Ataupun boleh je bagi isteri baca? Inilah percaya namanya. Saya okey. Tapi dia lelaki akan delete kan? Tak, saya biarkan aja. Biarkan. Kan? Okey, sama-sama. Kadang isteri saya kata, kenapa dia call you tengah malam, call apa semua? Kan? Tengoklah. Kalau nak tolong jawablah. Kan? Maknanya tadi kalau you ada masa jawab, biar gitu je lah kan. Sebab kadang-kadang bila saya terfikir macam-macam tau. Contoh, kadang-kadang bila berlaku katakan kita tak balas, tak itu apa semua, orang sakit hati apa semua, sakit hati kadang-kadang dia boleh sihirkan kita, gambar kita kat mana-mana. Kan? Wajah kita kat mana-mana. Kan? Jadi kita buat tak tahu je kan. Jangan sakitkan hati orang. Dan kalau orang tu dia ada simpan perasaan, kan biar pergilah. Kan dia simpan perasaan, tapi awak dapat perasaan saya. Jadi macam mana? Itu punchline. Okey, Nana nampak tu Nana. Nana dah lega kan? Nampak lebih lega. Alhamdulillah. Cerita tu 14 tahun lepas. Masalah dah selesai. Okey, inti 14 tahun Tak ada masalah pun sebenarnya. Okey, alhamdulillah. Tapi adakah sebenarnya Nana, Ikhwan, faktor kematangan dalam hubungan rumah tangga? Maksudnya di awal perkahwinan, kita dalam proses nak kenal mengenal. Kita pun tak tahu, mungkin kita pun ada sejarah kita, pasangan pun ada sejarah pasangan. Sejarah mungkin. Jangan ulang. Okey, so adakah faktor kematangan hubungan rumah tangga tu? Dah makin lama, dah ada anak, kita rasa lebih matang dan itu bukan perkara yang menjadi keutamaan. Because for me, kita sibuk bekerja. Masa untuk each other pun sangat limited. Dengan ada anak pun sangat-sangat limited. So, masa yang ada untuk kita sakit hati, masa yang ada untuk kita bergaduh, to me a waste of time lah kan. So, masa yang ada kita cherish, kita bersembang, kita bercakap. I think one thing about me and Brian, kita suka bercakap. How's your day? Is anything that we need to improve? Nanti kalau macam once a while kan, macam, kenapa kita lama tak gaduh? You okay tak? Masalah tak? Macam itu Macam itu lah cakap kenapa tak gaduh. Is everything okay kan? Saya agree. Saya agree. Bila kita ada komunikasi yang sangat strong, kan, that bond, macam I tengok muka dia pun dia dah tahu dah. Dia gerak macam ni, dia dah tahu dah lapar. Faham betul. Itu yang she masak-masak sebenarnya. Dia macam gini, kita tahu dia ada stress kat office kan. So, both ways lah kena memahami each other. Betul. Dan untuk mengelakkan rasa curiga antara pasangan tu kan, sebenarnya kena banyak lakukan aktiviti tu together. Yes, together. Macam nak masak, ikut masak. Bagi basuh pinggan, basuh sama-sama. Buat sapu sabar sama-sama. Jadi benda tu kadang-kadang kita... Tapi masalah juga. Masalah juga. Kadang-kadang ada pasangan ni, kan, suami ni misalnya, kan tiba-tiba dia terlebih baik. Pelik juga. Itu ada drama juga tu. Itu ya berbalik pada bila dia
dia tak pernah macam tu, dia berubah je. Kita dah boleh baca. Dia boleh baca. Okey, baik. Macam mana pula doktor kalau dalam satu rumah tangga suami andai kata pasangan ataupun suami kita pernah ditangkap curang, baru nak berlaku curang ke ataupun ditangkap baru nak berlaku curang ke ataupun tengah curang ke, macam ni kita nak dapatkan balik kita punya kepercayaan tu? Nak datangkan. Kadang-kadang kita kena faham kecurangan itu berlaku mungkin kerana ada ruang-ruang yang tidak diisi. Jadi oleh sebab itu bila kita juga sebagai pasangan, suami ke isteri ke, sebab bukan saja suami curang, isteri curang pun berlaku hari ini. Ramai pun. Jadi oleh sebab itu kita kena tengok apa kekurangan-kekurangan yang memberikan ruang untuk seseorang itu berlaku curang, kan? Maknanya tadi mungkin macam kita kata dah lama tak bergurau ke, lama tak bersama ke, lama tak keluar makan bersama, macam-macam benda yang boleh ditingkatkan. Jadi oleh sebab itu bila kita faham kerja suami, faham cara isteri, maka cuba rancang untuk sentiasa ada masa bersama dengan keluarga, dengan anak-anak. Sebab bila jiwa tu dipenuhi, dahlah sibuk kerja, balik lagi nak fokus keluarga. Pada saya tak tahulah nak pergi macam zaman muda dulu, jumpa, bercinta, tak ada masa dah untuk itu. Tak ada masa untuk itu. Jadi saya tak tahu bagaimana ada orang boleh adakan masa untuk itu sedangkan terlalu banyak perkara yang nak disettlekan. Okey. Itulah kematangan dalam hubungan rumah tangga tadi. Apa yang doktor katakan ini berbalik kepada apa yang saya baca semalam komen di media sosial lah. Katanya terlalu lama bersama dengan pasangan di comfort zone, tidak pernah ada rasa curiga, percaya. Tetapi mungkin dia terlepas pandang bahawa dalam kesibukan dia bekerja, dia ada sedikit mengabaikan suaminya. Tak pernah rasa curiga, akhirnya suami pun dah berkahwin selama 5 tahun. Okey, jadi bagaimana sebenarnya kita perlu ada sedikit curiga dalam hubungan rumah tangga ni daripada kita terlalu selesa dengan hubungan kita ada. Rasanya bukan curiga tau, Fiza. I think it's effort. Okay. Masa kita bercinta, effort dia macam gini dah ngantuk ni. Tapi tak, you letak dulu. Letak dulu. Itu dia lakonan semula. Mula kat percintaan, tak letak telefon kan. Maksudnya ada effort. Nak balik pusing lagi. Nak balik pusing lagi kan. Datang ambil you. Boleh. So, effort ada kan. Tapi bila kita dah berkahwin, macam Fiza cakap, kita mungkin dah terlalu comfortable, selesa. We take things for granted kan sebenarnya. Tapi effort tu harus berlaku. Ada satu rule saya baca, setiap 7 hari keluar makan together, setiap 7 bulan travel berdua together, setiap 7 tahun pergilah buat kita lah, maknanya kita kena plan, kita yang kena susun dia. Kena ada we time. Tu mesti kena ada. Sebab bila kita dah kahwin, ramai orang let go everything. Tak sama dah effort yang kau tak you letak dulu, I letak dulu. Kita dah ada dah. Habis hilang. Mana dah? As simple as macam tengah hari, everybody sibuk, I akan macam, babe, you dah makan ke belum? Kita pergi makan jap. Teman I makan jap. Babe, if I don't say it yet today, I want to say I love you. Macam tu je. Macam kita macam kau ada boleh cepat kan. Tak adalah macam effort nak kena pergi belikan kereta Tesla ke, nak kena bawa awak awak beli bunga ke, nak pergi holiday saja ke kan. Dia yang tak. Dia yang sekarang ni yang depan huruf T dengan P sensitif. P apa? Poli. Okey, boleh sama. Kita bagi yang bakar. Itu kena buka satu topik baru. Sebenarnya minggu ni semua media panggil saya topik poli lah. Tapi doktor antara yang berjaya. Alhamdulillah. Sebab tu isteri-isteri saya selalu kata kan, dia kata, "Bang, abang nak cakap topik tu hari ni kan. Cakap hati-hati bang, sebab apa kita okey nanti ada hati-hati orang luar yang dengar terasa." Betul juga kena faham, kena jaga hati orang perempuan lain yang mungkin sensitif, yang mungkin tak boleh terima dan sebagainya. Tapi satu benda lah dalam keadaan kita bercakap topik curiga, saya guna sejak akhir ni saya kata berdamailah dengan takdir. Maksudnya tadi berdamai dengan takdir ni, kalau benda nak jadi, kalau apa sekalipun kita halang, kita kontrol sebagaimana sekalipun, jadi juga. Kalau benda tak jadi, kan, kita beri laluan, awak pergilah, awak nak apa pun sekali buatlah apa, tak jadi juga. Ini namanya takdir. Jadi kalau berlaku, kita kena belajar berdamai dengan takdir. Kan? Jadi tak semua. Saya ramai kawan-kawan kata, nak kahwin, sampai sudah tak kahwin juga. Kan? Ada yang tak ada apa, diam, tiba ngap. Kan? Lain macam. Jadi
Jadi sebab itulah curiga itu perlu, tetapi curiga itu boleh dikurangkan apabila kita faham kerjaya pasangan kita, kita faham hati budi dia, kita tahu dia ni orang macam mana. Sebab pada saya, kalau dah 10-20 tahun kahwin, masih tak kenal pasangan, ada sesuatu yang tak betul. Patut kita dah kenal dah, kan? Cara pasangan kita berjalan pun, kita dengar pun kita tahu. Ini tok laki aku menjadi tak kan? Betul. Jadi, itu sebabnya penting. Proses perkahwinan adalah proses kita mengenali pasangan kita luar dan dalam. Dia ambil masa, tetapi bila sampai satu tahap kita dah kenal dan sebagainya, tak perlu nak ada rasa curiga sebab kita perlu lebih komunikasi terus terang, ya, maklumkan, pergi mana maklumkan, jumpa siapa maklumkan, balik lambat maklumkan. Itu tanda sayang. Kan? Maklumkan. Dan insya-Allah selamat. Tok, saya punya bini mesej ni. Datuk cakap pasal hati-hati. Hati-hati dengan Datuk Tak ada lagu dah lah. Okey, baik. Tadi saya ambil kata-kata doktor sebagai satu rumusan atau topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita nak berhenti berehat, kita nak kongsikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Ada banyak sebenarnya kami terima, tapi kami baca sempat dulu. Daripada Hazimah Ahmad katanya, saya sebagai isteri bila selalu bertanya itu bukan curiga tapi ambil tahu je, kata saya. Ambil tahu je lah. Concern. Okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Nana, Iswan dan juga doktor di atas perkongsian dalam kita bergurau-gurau untuk angka usik-usik kan. Dan semoga apa yang kita kongsikan dapat memberi manfaat. Mungkin kalau ada yang terlebih curiga tu kita patah balik, kita tengok bagaimana sebenarnya komunikasi itu menjadi kata kunci di samping kepercayaan dan juga effort perlu ada dalam hubungan rumah tangga. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga panel kita. Kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kembali dalam Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Senyuman yang menawan pasti bermula dengan gigi yang cantik dan juga nafas yang segar. Jadi hari ini, Dali Double Action Fresh Protect Toothpaste akan berkongsi sesuatu bersama dengan anda. Jadi saya nak perkenalkan tetamu kita di studio hari ini. Kita bersama dengan Adeline Chia, pengurus kanan jenama. Apa khabar? Hai, apa khabar Fiza? Baik. Terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini. Ini nak ceritalah sikit kan. Kita tahu Dali ni memang dah lama berada di pasaran dan sememangnya dikenali ramai. Jadi kan, sebagai jenama yang memang lama dikenali ramai, bagaimana kita nak pastikan bahawa jenama ni akan terus berkembang? Tahu tak Fiza, Dali di Malaysia dah lebih dari 50 tahun. Wow. So until now, we are now nombor 2 jenama penjagaan oral di Malaysia. Tahniah. So thank you. Yang ni memang tercapai terhasil daripada dedikasi kami dan visi kami untuk menawarkan produk yang inovasi, yang relevan dengan keperluan rakyat Malaysia yang whatever that they need, that they feel that they need untuk menjaga kesihatan mulut mereka. Tapi Adeline, 50 tahun tu bukan jangka masa yang singkat dan bukan mudah. 50 tahun tu. Jadi kita nak tahulah juga apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Dali sekarang ni. Dali sekarang memang kita ada mempunyai rangkaian komprehensif produk yang penjagaan mulut ataupun oral care lah kita cakapkan. So macam ubat gigi kami, best seller kami Dali Double Action, rangkaian Dali Double Action memang terkenal dengan rasa pudina mint kami. Kenapa? Sebab ada 2 types of mint, peppermint dengan spearmint. Jadi yang ni bagi dia rasa unik yang banyak rakyat Malaysia suka. Tapi not only that, we also have whitening toothpaste, ada ubat gigi yang untuk menjaga gusi, untuk kanak-kanak, memang semua untuk menjaga keperluan asas kami dan mulut kami. Okey. Jadi Adeline, saya terdengar lah ni kan memang sebenarnya Dali ada melancarkan satu produk yang baru. Mungkin Adeline boleh kongsikanlah tentang produk yang terbaru ini. Memang teruja kami nak menawarkan, nak introduksikan produk baru just before this year, early this year pada bulan Mac kami melancarkan produk baru Dali Double Action Fresh Protect dekat sana. Produk yang inovasi ini fungsinya adalah untuk memberi 12 jam lebih perlindungan daripada bakteria. Kenapa 12 jam? Kan dia akan tanya. Tahu tak? Punca utama
nafas kami berbau adalah sebab bakteria di dalam mulut kami. Okey. And if we don't do anything about it, bakteria ni akan membiak 5 kali ganda selama 24 jam. Wow. So meaning, when we wake up in the morning, dah ada bakteria dalam mulut kami tau. Okey. And if we don't do anything, dia akan membiak dan pertumbuhan bakteria ni akan menyebabkan dan menjejaskan kesihatan mulut kami. Plaque will develop, dan rosakkan gigi kami lah. And of course, worst is nafas kami akan berbau. Okey. Jadi kita kena ingat kalau kita kenapa dia diberi 12 jam perlindungan bakteria sebab bakteria akan menghasilkan sebatan sulfur yang akan menyebabkan nafas kita berbau. Okey. Jadi kita nak berbalik semula kepada produk terbaru ni kan. Dari segi bahan-bahan semula jadi yang ada dalam produk ni. Dari Double Action Fresh Protect ni diformulasikan dengan bahan-bahan tertentu kan. So of course it has our double mint, spearmint dengan peppermint dan kami gunakan sahaja parti bunga yang asli ataupun semula jadi. Tambah dengan zinc citrate dan fluoride. Bahan-bahan ini bergabung untuk hapuskan 99% bakteria di dalam mulut kami. Supaya sekeluarga yang kami guna boleh dapat nafas segar berpanjangan sepanjang hari. Okey. Aidlyn, saya nak tanyalah, sebenarnya kan satu hari kan kita sesuai untuk gosok gigi kita berapa kali? 3 kali lah yang recommended. Memang bagus kalau kita nak. Okey. Lepas tu saya nak tanya juga penggunaan ubat gigi ni kan. Selalunya berapa banyak yang sesuai itu sebenarnya? Usually yang kami recommend satu piece size lah yang kita cakap kecil lah. So selalunya 8 gram macam tu tapi tak ada orang lah akan weigh kan. Yalah. Tapi what is recommended you tengok you punya berus kepala kan. Letaklah 1 little dot there. So memang dia bagus, recommended 3 kali. Dan dengan jika guna dari Double Action Fresh Protect ini dia akan melindungi 12 jam. So sepanjang hari nafas segar. Okey, yang dekat depan kita ni kita tengok ada 2 jenis kan. Double Action Fresh Protect ni yang di atas ni dengan di bawah ni apa perbezaannya? Yang atas adalah produk baru kami yang tu Fresh Protect. Yang kat bawah adalah produk kami yang memang terlaris, best seller. This is the one that everyone goes out, yang if you ask anyone what product do you use? Dia akan cakap yang fresh and clean, the regular. Yang ni saya memang suka dia punya mint. And of course next to it if you see there is our toothbrush yang memang pun best seller kami, Volcanic Charcoal. Sekali lagi sebab sekarang we want to kill all the bacteria in our mouth kan. So berus gigi ni dia punya kepala dan the bristles is made out of charcoal. So it menghalang pertumbuhan bakteria on our toothbrush itself. Jadi penonton-penonton mungkin teruja dan nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Aidlyn, mungkin ada kata-kata akhir untuk penonton kita. Kami memang teruja untuk menawarkan produk baru ni dan dari Double Action Fresh Protect dan kami memang yakin dengan keberkesanan formula ini. Kami memang yakin dengan penggunaan dia sebagai penyelesaian sekeluarga untuk menjaga kesihatan mulut kami. Di mana kita boleh mendapatkan produk ini? Semua tempat, pasaraya, farmasi dan dalam Shopee dan Lazada dari kami. Okey, dan anda juga boleh layari di Facebook, laman web dan juga Instagram seperti yang tertera di skrin ketika ini. Okey, Aidlyn, apa ini hadiah apa ni? Ya, bulan ni kami ada promo istimewa. So kami sekali lagi bekerjasama dengan QB. QB kalau you tahu adalah stiker yang sangat-sangat comel. So kami sekarang menawarkan beli satu pack berkembar percuma satu kolej. Yang kolej ni bertingkat tau. Kalau total kita ada 6 design, 2 eksklusif online. Cukup satu keluarga ni. Ya, memang. So adik-adik sekalian semua pun definitely will love it. Okey, baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Aidlyn atas perkongsian itu tadi. Tapi Aidlyn, sebelum kita nak berhenti berehat, saya nak ajak Aidlyn dan juga penonton-penonton untuk kita dengarkan satu lagu tau. Ini lagunya Retak Hatiku. Kita persilakan. Waktu bahagia berkasih, muncul sesuatu tak kuduga. Lilin selama ini bernyala
gelita, sukarnya untuk melupakan ikatan janji setia di bawah pohon asmara. Kau lafazkan mentera cinta, retak hatiku hancur semua, diriku ini jiwa meronta, cinta yang sudah pudar tenggelam di lautan kecewa. Walau hati akan kekosongan, namun cintaku bukan mainan. Biarlah aku bersendirian untuk melupakanmu. Biarkanlah aku membawa diriku, semoga bahagia walau ku berduka, walau patah tumbuh hilangkan berganti, namun luka ini sukar diobati. Retak hatiku hancur semua, diriku ini jiwa meronta, cinta yang sudah pudar tenggelam di lautan kecewa. Walau hati akan kekosongan, namun cintaku bukan mainan. Biarlah aku bersendirian untuk melupakanmu. Biarkanlah aku membawa diriku, semoga bahagia walau ku berduka, walau patah tumbuh hilangkan berganti, namun luka ini sukar diobati. Ira Milpan, retak hatiku. Okey, di tengah silakan. Rasa cahaya raya pula. Okey, Ira Milpan, tahniah atas lagu Retak Hatiku ni. Kalau kita tengok di YouTube, walaupun baru sebulan, dah ada capaian sebanyak 5.1 juta tontonan. Betul Alhamdulillah, terima kasih. Ni nak bagi tahu ni, juru makeup kami, stylist kami, hari-hari dengan lagu ni sampai berulang-ulang kali. Itu mungkin dah naikkan tu dekat YouTube tu. Sebab mereka kata lagu ni macam dia feeling lagu 90-an tu. Ada tak orang cakap macam tu? Ramai sangat yang cakap macam tu. Daripada follow dekat TikTok, view dekat live, customer kedai makan dekat kedai makan mak pun ramai cakap. Lagu ni memang ada vibe 90-an, memang ada vibe 80-an. Oh, kita makin semangat. Tu umur dia akak. Kita muda. Okey, baik. Sebenarnya lagu ni tentang apa kalau penonton nak tahu? Lagu ni sebenarnya ramai ingatkan lagu ni dia mengisahkan tentang broken, tentang orang putus cinta kan. Tapi sebenarnya tak pun. Dia bukan. Dia rumah tangga. Suami dia tu ada penyakit kanser perut. Lepas tu suami dia dah tak adalah meninggal. Tapi yang si isteri tu macam tak boleh terima lah. Okey. Dia masih hidup dalam bayangan. Betul. Okey, mungkin boleh kongsikanlah. Adakah ini berdasarkan kisah sebenar ke ataupun dari mana dapat penceritaan lagu ini sebenarnya?
Kisah sebenar tu sebenarnya tak ada. Okey, ini memang ilham daripada komposernya sendirilah. Siapa yang mereka lagu ni? Abang Zai Hamzah dan Abang Oja. Lirik pula daripada Abang Acoy 48. Okey. Baik Ira, 5 juta lebih penonton, 8 juta lebih penonton sekarang ini, betul? Nak tanyalah, ini adalah single pertama, betul? Betul. Sehingga 8 juta penonton, apa perasaan? Pernah ke terfikir nak dapat, ya Allah ya Tuhanku, berjuta-juta penonton aku ni? Tak expect pun sebenarnya video ni boleh sampai ke tahap ni. Boleh sampai dah sampai 8 juta penonton di YouTube channel MVM Music. Di MVM Music lah. Memang tak expect lah, memang tak sangka pun. Lepas selang beberapa hari keluar lagu tu, terus bangun tidur tu, orang kat TikTok tu dah ramai orang pakai lagu tu kan, pakai audio. Letak hatiku tu macam terkejut, tak sangka. Okey, tapi nak tahu jugalah apa sebenarnya perancangan ni dalam, sebab single dah meletup-letup lagu ni. Jadi of course lah nak kena ada perancangan cepat kan untuk single kedua supaya orang tak lupa, betul tak? Jadi apa perancangan yang sedang dijalankan sekarang ni? Perancangan ada single baru ke? Ada single baru ke? Nak buat mini showcase ke? Menghargai peminat macam mana? Single baru tu ada. Rahsia. Rahsia. Okey lah. Kita borak lain lah. Kalau dalam industri seni ni, siapa sebenarnya idola seni awak? Kalau di Malaysia? Idola. Ya. Penyanyi juga. Zain Azim. Okey, kalau tahu Zain Azim, belanjalah sikit, Dek. Lagi saja. Tarik lebih sikit. Okey. Lagu apa awak paling suka? Setiaku di sini. Okey, silakan. Biar ku dicengkam gelisah, dibuai rindu yang mendalam. Sikit sangat lah. Okay. Nak tahu dengan belanja, pergi follow TikTok dia. Nanti dia akan belanja lebih, betul? Okey, baik. Ira, sekejap sahaja. 5 perkara tentang Ira yang orang tak tahu secara ringkasnya. Yang orang tak tahu? Ya. Orang tak tahu? Yang orang tak tahu contohnya macam sebenarnya hari-hari tolong mak kat kedai ke. Suka makan apa? Memang pandai masak ke. Macam itulah. Ira kerja kedai makan. Tolong mak. Tolong mak. Ayah apa yang paling pandai awak buat? Ais campur roti. Okey. Khas daripada Bahuyan, Indonesia. Ais campur roti. Kedai kat Johor kan? Kedai dekat Johor. Nanti bulan depan kita pergi sana ya. InsyaAllah kita sampai. Kita tunggu. Okey. Ira, mungkin Ira boleh kongsikanlah juga apa selepas ni, kalau penonton-penonton mungkin nak tahu, kalau Ira mungkin ada nak buat showcase ke, ataupun ada meet and greet ke dengan peminat dan sebagainya. Bagaimana cara untuk mereka mengetahui perkembangan terkini? Nak tengok Instagram ke, TikTok ke, YouTube ke? Yang nak tengok perkembangan Ira ke kan, yang belum dengar muzik video Retak Hatiku, korang boleh follow Ira di Instagram, TikTok, YouTube. Kalau di Instagram Ira Milpa _ di TikTok Ira Milpa, dan di YouTube Ira Milpa Official. Okey, tapi nak tahu tolong kat kedai mak hari-hari ke macam mana? Hari-hari. Tapi kat sini dah nak dekat 4 hari dah kat sini. Okeylah. Bila tak ada show lah, Betul. Okey. Baik, kita ucapkan terima kasih dan selamat maju jaya kita ucapkan. Baik, kita nak berhenti berehat seketika dan jangan ke mana-mana. All the best. Thank you. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton yang masih lagi kekal selama 1 jam ini bersama kami. Dan sebelum kita mengakhiri siaran untuk hari ini, ada sesuatu yang ingin kami kongsikan. Buat adik-adik yang ingin menguasai teknik menjawab kertas soalan serta menganalisis soalan mata pelajaran, wajib lulus SPM dan PKSK tahun 6. Klinik Didik adalah pilihan yang terbaik. Jom adik-adik, kita sertai Klinik Didik SPM dan PKSK tahun 6 yang dianjurkan buat kali pertama oleh Media Prima Berhad ini. Menawarkan pakej pembelajaran serendah RM200 bagi 3 modul mata pelajaran yang dikendalikan oleh guru cemerlang yang juga pakar dalam teknik menjawab soalan peperiksaan. Untuk info, layari www.bulletintv3.my. Daftar sekarang kerana tempat adalah terhad. Ingat tu, daftar sekarang sebab tempat adalah terhad. Jadi musim cuti sekolah ni mungkin ada pelbagai aktiviti yang boleh anda jalankan di samping aktiviti bersama dengan keluarga. Tapi sambil-sambil tu Syira, selain kita memikirkan tentang apa aktiviti untuk kita berikan kepada anak-anak kita, jangan lupa untuk hargai diri sendiri. Ini nak kami bawakan bersama dengan anda pada Isnin nanti tentang topiknya self-reward ataupun hargai diri sendiri. Betul tu Fiza. Terus bersama dengan rakan-rakan kami yang lain minggu depan. Anda jaga diri baik-baik. Selamat beristirahat untuk hujung minggu ini. Assalamualaikum. Salam
Salam sayang daripada kami. Aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga.